Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kita kembali dalam Bengkel Pemahaman Seni Budaya Tari Etnik Sarawak, Siri 2. Dalam siri ini, kita akan mengupas berkaitan dengan sejarah serta latar belakang tarian Lun Bawang serta alai nguan yang memberi fokus kepada asas pergerakan, kostum serta busana dan juga alat-alat muzik. Masyarakat Lun Bawang terkenal dengan kegiatan penanaman padi. Di samping itu, mereka berburu dan menangkap ikan sebagai sumber makanan dan ekonomi atas faktor-faktor penempatan mereka yang terletak di hutan. Cara hidup suku kaum Lun Bawang ini dapat dilihat juga dalam cara mereka menanam padi bukit atau tanak lun dan sawah padi latik bak. Nasi yang menjadi makanan yang mereka dibungkus dengan daun pisang atau daun itip dipanggil nubak layak. Daripada aktiviti tersebut, wujudnya tarian alai nguan. Busana ialah pakaian yang digunakan oleh penari. Setiap etnik mempunyai busana tradisi tersendiri. Di dalam segmen ini, kami akan menjelaskan jenis-jenis busana yang digunakan pakai dalam tarian etnik Lun Bawang alai nguan. Mari kita saksikan. Hai, ini adalah busana etnik Lun Bawang bagi wanita. Mula-mula sekali, bahagian atas ini adalah perhiasan manik kepala ataupun dipanggil patak bau. Seterusnya ini adalah rantai manik ataupun dipanggil sebagai bane bau. Kemudian tali pinggang dipanggil beret rigit. Yang ini adalah tali pinggang manik yang dipanggil beret bau, dan juga gelang tangan yang dipanggil gileng. Manakala bajunya dipanggil kuyuk dan juga skirtnya dipanggil tekip. Seterusnya, ini merupakan pakaian etnik Lun Bawang bagi lelaki. Pakaian ini adalah pakaian asas sahaja yang sesuai digunakan untuk tarian alai nguan. Yang pertama adalah kain ikat kepala yang dipanggil sigar. Seterusnya, vest ataupun baju yang diperbuat daripada kulit kayu yang dipanggil kuyuk talun. Dan ini adalah rantai yang dipanggil bane. Dan seterusnya cawat kain merah yang dipanggil apar. Inilah pakaian busana etnik Lun Bawang lelaki. Dalam tarian alai nguan, ada beberapa props yang akan digunakan dalam membantu dalam persembahan tarian ini. Bagi wanita, kita akan gunakan topi. Yang ini dipanggil raung. Biasanya digunakan di kepala bagi mengelak daripada panas cahaya matahari. Dan seterusnya, props yang kedua bagi wanita adalah bakul. Ini bakul yang dipanggil tayen. Kalau ikutkan dalam tarian ini, bakul ini digunakan untuk menyimpan biji benih padi. Dan seterusnya, bagi penari lelaki pula, ada dua props yang akan digunakan. Satu adalah kayu tugal. Yang ini digunakan untuk membuat lubang pada tanah bagi menyemai biji benih padi. Dan seterusnya adalah parang yang dipanggil plepet. Itulah merupakan props ataupun alat bantu tari dalam tarian alai nguan bagi masyarakat
ataupun etnik Lun Bawang. Tarian etnik Lun Bawang mempunyai pergerakan asasnya yang tersendiri. Tanpa melengahkan masa, mari sama-sama menyaksikan asas pergerakan tarian Alai Nguan. Baiklah, sekarang kita akan mempelajari gerak tari bagi tarian Alai Nguan. Untuk sesi yang pertama ini, kita akan mempelajari gerak tari bagi wanita. Bagi ragam 1 ataupun ragam pertama, mula-mula tangan sebelah kiri akan pegang raung dan tangan kanan akan pegang bakul ataupun tayen. Gerakannya cuma bergerak setempat ataupun boleh digunakan untuk berjalan. Rendahkan badan sedikit. Okey, sedia. 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. Seterusnya bagi ragam kedua, pada kiraan 7 dan 8, penari akan menarik kaki kanan ke belakang. 7 dan 8, kaki kiri membuat titik di hadapan. Titik. Okey, sekiranya kita lihat dalam full kiraan penuh, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Seterusnya, ragam ketiga adalah ragam menyemai. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, titik 6, titik 7, titik 8, titik 1, 2, 3, 4, 5, titik 6, titik 7, titik 8, titik. Bagi ragam yang ketiga, pergerakannya seakan-akan ragam zapin, maju ke hadapan dan mundur ke belakang. Gerakan tangan wanita pula seperti mengambil biji benih ke dalam dan tabur ke tanah. Seterusnya, ragam keempat. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. Gerakan ini membuat gerakan menggulungkan tangan, tapi pergerakannya dari bawah naik ke atas. Kita contoh dari bawah ke atas. 7, 8,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. Bagi ragam 4 ini boleh dilakukan secara setempat, duduk ataupun berdiri. Seterusnya, bagi ragam yang keempat ini, kita boleh gunakan ragam ini untuk duduk. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. Dan seterusnya, kita sambung ke ragam yang kelima, iaitu ragam mengalai duduk. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. Setelah kita mempelajari gerak tari wanita, sekarang kita melihat gerak tari penari lelaki bagi tarian Alaingwan. Bagi ragam 1, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. Gerak ragam 1 ini boleh digunakan pada kedudukan setempat ataupun juga digunakan untuk berjalan.
dalam pola lantai. Bagi ragam kedua, pada kiraan 7 dan 8 sama juga seperti gerak penari wanita, cuma pada kiraan yang ke-7 kaki kanan ke belakang, manakala kiraan ke-8 kaki kiri di hadapan. Perbezaan antara gerak lelaki dan wanita, pada gerak wanita perempuan melakukan point, manakala lelaki pula meletakkan tumit di atas lantai. Baiklah, kita lihat gerak ini pada kiraan penuh. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. Seterusnya, ragam yang ketiga. Ragam ketiga ini adalah ragam aktiviti lelaki membuat lubang di atas tanah. Baiklah, bersedia. 7 dan 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya sambung. Okay, ulang dia untuk take ragam 3. Dia sambung ke belakang. Kira dari mana? Penjelasan dari mula lagi lah. Okay, lagi sekali lah. Apa sih apa tadi? Okay. Seterusnya, ragam ketiga adalah ragam membuat lubang di atas tanah. Bersedia? 7 dan 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. Gerakan ini sama seperti gerakan perempuan, cuma lelaki menggunakan kayu membuat lubang di atas tanah. Seterusnya, ragam yang keempat ataupun ragam terakhir bagi penari lelaki. Kayu akan disilangkan dan lelaki akan membuat badan rendah, di mana kaki dia akan bersilang sedikit. Okey, bersedia? 7 dan 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. Gerakan ini melambangkan ataupun memberi maksud lelaki menutup lubang yang telah dibuat setelah biji benih telah disemai.
Selepas mempelajari asas-asas gerak tadi, kita akan menyaksikan persembahan penuh tarian etnik Lun Bawang Alai Nguan. Apakah yang dimaksudkan dengan Alai Nguan dan boleh tak ceritakan sedikit sebanyak tentang tarian Alai Nguan ini? Okey, terima kasih untuk soalan tu. Sekiranya kita membuat terjemahan ke bahasa Melayu dari bahasa Lun Bawang tu, alai bermaksud tarian, nguan itu bermaksud menyemai ataupun menanam. Jadi jika kita gabungkan
perkataan tu Alaingwan bermaksud tarian menanam. Itulah maksudnya. Dia menceritakan tentang aktiviti etnik ataupun masyarakat Lumbawang tu pergi ke kebun ataupun sawah untuk menanam ataupun bercucuk tanam. Bagaimana pula dengan asal-usul tarian? Boleh ceritakan sedikit sebanyak tentang asal-usul tarian tersebut? Untuk sejarah ataupun asal-usul tarian ni, kerana masyarakat ataupun etnik Lumbawang ni memang tidak dapat dipisahkan kerana oleh makanan tradisional dia yang terkenal, iaitu nubak layak. Makanan tradisional nubak layak ni adalah makanan ruji. Jadi bila kita tahu mereka membuat nubak layak ni, kita tahu aktiviti harian masyarakat Lumbawang tu adalah menanam padi. Jadi bila ketua kampung ingin mengetengahkan apakah aktiviti yang kuat ataupun aktiviti yang dominan dalam masyarakat di kampung itu, maka mereka pun mengetengahkan tarian Alaingwan sebagai tarian yang melambangkan identiti masyarakat Lumbawang itu yang bekerja sebagai penanam padi. Apakah peranan penari wanita yang membawa bakul dan juga lelaki yang membawa kayu dalam tarian Alaingwan? Okey, jika kita lihat daripada tarian Alaingwan tu, kita ada dua peranan ataupun watak. Untuk seorang wanita tu membawa props bakul ataupun Lumbawang panggil sebagai tayen. Dalam tayen itu ada biji benih padi ataupun biji benih jagung. Jadi pergerakan wanita tu, dia ambilkan biji benih itu dan taburkan ke atas tanah. Itu pergerakan dia. Jadi manakala peranan lelaki dengan yang memegang kayu tu pula, dia akan menekan ataupun membuat lubang di atas tanah. Jadi bila dia buat lubang tu, the next one, girls akan masukkan biji benih ke dalam lubang tu untuk menanam. Itulah peranan antara lelaki dan perempuan dalam tarian Alaingwan. Bagaimana pula dengan bilangan penari? Adakah ada ketetapan yang khusus bagi bilangan penari? Untuk bilangan agak subjektif sikit. Ini bergantung pada individu ataupun kumpulan tu. Tetapi jika pada pendapat saya lah, lebih banyak lebih meriah. Kalau kita bawa bilangan yang sedikit, bagi saya minimum mungkin 2 pasangan. Kerana sekiranya menggunakan satu pasangan ni, agak penceritaan ataupun mesej yang ingin disampaikan itu kurang jelas. Kerana dari segi sekiranya kita lihat dari segi sejarahnya ataupun background dia, latar belakang masyarakat ataupun etnik Lumbawang ni, sekiranya mereka pergi ke sawah atau pergi ke kebun, biasanya mereka pergi dalam berkumpulan beramai-ramai. Jadi adalah lebih afdal dan nampak lebih menarik lagi jika kita persembahkan persembahan ni dalam keadaan berkumpulan yang banyak lah. Bagaimana pula dengan pemilihan warna kostum? Adakah kita hanya dibenarkan untuk menggunakan warna hitam saja? Untuk persembahan tarian bagi Alaingwan adalah lebih baik sekiranya kita menggunakan pakaian tradisional, kerana tujuan kita adalah untuk melestarikan dan mengetengahkan identiti sesuatu suku kaum tu. Jadi adalah lebih baik kita gunakan warna asal masyarakat tersebut. Jadi untuk seperti tarian Alaingwan ni, adalah lebih baik menggunakan perempuannya menggunakan baju warna hitam dan lelaki menggunakan baju kulit kayu yang basic lah. Sekiranya kita lihat dari segi design ataupun kelengkapan pakaian di sini, bagi lelaki, sekiranya kita lihat, mungkin jika kita buka di internet, kita nampak kalau Google type pakaian ataupun busana lelaki Lumbawang,
dia nampak lebih meriah, penuh dengan aksesori. Tapi bagi tarian Alenguan, kita mengetengahkan busana yang asas, yang mana pakaian dia itu yang original lah, yang asasnya. Kita tidaklah berpakaian syarat nak pergi ke kebun kan. Jadi begitulah rupa orang-orang biasa untuk masyarakat Lembawang. Bagaimana pula dengan fungsi tarian Alenguan ini? Kalau dari segi, kalau kita sebut tentang masa dulu, apa bezanya dengan yang masa kini? Okey, pada masa dulu, seperti yang saya terangkan tadi, dulu ketua-ketua kampung ni dia kadang-kadang berbagi tahu dengan masyarakat dia ataupun orang kampung dia untuk membuat persembahan Alenguan ni adalah untuk menunjukkan kepada orang luar bahawa orang di kampung dia tu dominasi dia adalah aktiviti menanam padi sebagai tarian untuk memberitahu kepada orang ramai bahawa aktiviti utama di kampung itu adalah menanam padi. Berbeza dengan sekarang, tarian Alenguan ni dari tujuan dia sekarang adalah lebih ke arah melestarikan budaya. Sekarang ni kan kita dah semakin peredaran zaman semakin moden. Jadi aktiviti-aktiviti bercucuk tanam ni bagi orang yang generasi-generasi masa kini agak susah untuk melihat. Jadi kita mengetengahkan melalui tarian. Jadi kita pun dapat tahu bahawa masyarakat Lembawang ni pada dulunya ataupun segelintirnya di kampung-kampung sekarang aktiviti utama dia adalah bercucuk tanam. Selain itu juga kita dapat mengekalkan budaya yang mana tarian yang sudah lama tu dia masih berterusan hinggalah sekarang dan dapat kita turunkan kepada generasi yang akan datang. Boleh ceritakan tentang ciri-ciri khas tarian Alenguan ini? Ciri-ciri khas tarian ini adalah pada gerak wanita yang mana gerak dia adalah menyemai, gerak ambil biji benih tabur ke atas tanah. Manakala lelaki adalah pada membuat gerak lubang ke tanah. Dan juga dari segi gerak kaki lah, gerak kaki dia nampak mudah tapi sekiranya dipelajari ataupun dibuat dalam bentuk pola lantai, dia perlukan sedikit konsentrasi untuk penari itu sebab gerakan mudah ni selalunya melalaikan. Apakah motif pergerakan yang utama dalam tarian? Motif utama adalah gerak kaki sebab mereka perlu berjalan di atas sekiranya zaman dulu tu tanah kalau macam di padi bukit, tanah dia agak tajam, memang selepas dibakar keras, jadi pergerakan itu perlu berhati-hati. Sekiranya suasana seperti di sawah padi yang basah, mereka perlu melangkah dengan baik juga. Sekiranya tersalah langkah masuk ke macam terpelecok ke dalam lubang dalam sawah padi itu. Macam itulah. Bagaimana pula dengan mood pembawaan tarian ini? Dan adakah ada watak yang khusus untuk penari ini? Untuk mood bagi tarian Alenguan adalah ceria. Dia happy, melambangkan ataupun memberi mesej mana masyarakat Lembawang ini memang aktiviti harian dia adalah bercucuk tanam dan pergerakan ataupun aktiviti ini adalah dilakukan secara berkumpulan bersama orang kampung ataupun saudara mara dan suasananya memberi mesej yang ceria, gembira. Adakah gerakan tarian ini khusus untuk satu-satu muzik sahaja? Okey, untuk tarian Alenguan ni sebenarnya tiada muzik yang khusus ataupun yang ditetapkan. Apa-apa muzik yang mana melambangkan ciri-ciri ataupun identiti masyarakat ataupun etnik Lembawang itu boleh digunakan untuk tarian Alenguan inilah. Dia tak ada ketetapan.
Dengan berakhirnya segmen wawancara itu tadi, maka berakhirlah Bengkel Pemahaman Seni Budaya Tari Sarawak Siri 2. Mohon guru-guru untuk mengisi kehadiran melalui pautan SPL KPM yang telah disediakan. Terima kasih kepada semua yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung dalam menjayakan Bengkel Siri 2. Kita berjumpa lagi pada segmen siri ketiga yang akan diadakan pada hari esok jam 2 petang. Sekian. Terima kasih.
memang dia kita jalan ya. Tarian etnik Lembawang mempunyai pergerakan asasnya yang tersendiri. Tampil. Hai Zat.